Kesan-kesan teknologi maklumat, komunikasi dan pembinaan etika dan peradaban Malaysia, kumpulan 1. Assalamualaikum and hi. Saya Siti Nurkhalisa binti Cik Awizan. Hai, saya Syafiqah Insyirah. Assalamualaikum, saya Nur Syairah Muhammad Nur. Hai, saya Nur Fazlaha binti Rizwan. Pengenalan. Teknologi maklumat dan komunikasi merupakan istilah yang digunakan untuk teknologi maklumat yang berperanan menyatukan komunikasi dan telekomunikasi, talian telefon dan isyarat tanpa wayar. Teknologi ini berperanan menyimpan, menghantar dan memanipulasikan maklumat melalui internet. Dalam era yang semakin pesat ini, manusia dan teknologi seakan tidak dapat dipisahkan. Tidak kira usia, semua seakan sudah celik akan teknologi. Semua generasi sudah mula peka dan pintar menggunakan teknologi, terutamanya golongan muda. Namun, perubahan zaman ini akan memberi kesan terhadap manusia. Persiapan dari segi kemahiran dan pengetahuan amatlah perlu supaya kita tidak ketinggalan. Persiapan perlu diutamakan kepada ibu bapa, penjaga, guru dan semua masyarakat bagi mengawal aktiviti yang tidak bermanfaat dalam negara kita. Objektif kami adalah untuk menerangkan kesan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap etika dan peradaban manusia. Di zaman moden ini, penggunaan ICT amatlah mempengaruhi etika dan peradaban manusia. Kami ingin mempertingkatkan etika dan peradaban dalam diri masyarakat Malaysia supaya kesepaduan dan keharmonian dapat dicapai. Kami juga ingin menimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang kesan teknologi kepada peradaban manusia. Definisi konsep teknologi maklumat. Secara amnya, teknologi maklumat baru-baru ini telah diketengahkan sebagai salah satu kaedah untuk memindahkan, menyebar dan memaparkan data. Maklumat sedemikian tersedia dalam pelbagai format termasuk kertas, buku, rakaman audio, paparan visual dan juga pergerakan. Teknologi maklumat sering dikenali sebagai IT dan teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT. Ialah teknologi yang penting untuk pemprosesan data. Takrifan teknologi maklumat bukan terhad hanya kepada perkakasan dan perisian komputer sahaja. Malah, ia juga berkaitan dengan bentuk fizikal sesuatu teknologi maklumat elektronik iaitu elektronik, digital, telekomunikasi, mesin cetak, peralatan, pemprosesan dan juga skrin. Dalam setiap minit kehidupan di bumi, masyarakat sedang mengalami gelombang perubahan dan kini menjadi kumpulan sosial baru atau lebih dikenali sebagai masyarakat bermaklumat. Pembinaan etika. Apakah maksud sebenar etika itu? Perkataan etika merupakan perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang bermaksud tabiat, moral, kepribadian, adat resam dan juga watak. Dalam bahasa Inggeris, ethos tersebut bermaksud sebagai sifat moral sesuatu bangsa, manakala perkataan etika bermaksud sebagai moral, etika dan juga kesopanan. Dalam era globalisasi ini, selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, pelbagai cara telah diambil untuk membangunkan sesebuah negara berlandaskan modal sendiri yang juga diterajui oleh rakyat Malaysia. Manusia berlumba-lumba untuk mencari kekayaan demi mencapai kepuasan dan memenuhi keperluan hidup mereka. Kehidupan beretika membolehkan manusia menunaikan kewajipan hidup yang lebih bermanfaat kepada diri sendiri, masyarakat di sekeliling. Sebagai contoh, apabila seseorang bertindak jujur, ia dipanggil akhlak dan ia menggambarkan cinta dan ketaatan. Manakala perbuatan seperti menipu, mencuri, memfitnah dan membunuh menggambarkan sikap tidak bermoral seseorang. Selagi tingkah laku seseorang tidak melanggar norma sosial, undang-undang atau nilai moral yang boleh membahayakan diri sendiri orang lain, ia beranggap beretika. Peradaban. Apakah yang dimaksud dengan peradaban? Menurut kefahaman daripada artikel-artikel dan juga sumber-sumber internet, ia bermaksud sebagai tamadun, keadaan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani rohani bagi sesuatu masyarakat. Istilah tamadun dapat ditafsirkan dengan mengikut bahasa masing-masing tafsiran. Terdapat 3,000 bahasa sehingga 8,000 bahasa yang dianggarkan di dunia ini. Konsep tamadun juga berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Sebagai contoh, perkataan culture dalam bahasa Jerman ia bermaksud sebagai tamadun, manakala perkataan culture dalam bahasa Inggeris pula merujuk kepada budaya. Dalam era dunia tanpa sempadan, permodenan pelbagai bidang kehidupan seperti perkembangan teknologi maklumat dan maklumat seperti internet, komputer dan juga telefon pintar telah membolehkan interaksi dengan pelbagai rantaian antara melintasi benua.
Pembinaan pelbagai tamadun di Malaysia ini memberikan contoh yang baik kepada kita, iaitu pembinaan pelbagai tamadun diusahakan secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Kesan-kesan positif teknologi maklumat dan pembinaan etika dan peradaban Malaysia. Kesan yang pertama adalah maklumat diperoleh dengan pantas, tepat dan mudah. Dalam konteks ini, masyarakat akan menjadi lebih peka dengan perkembangan dan pergolakan di setiap dunia. Hanya dengan memiliki gadget yang disambungkan dengan perkhidmatan internet, masyarakat boleh mendapat pelbagai maklumat yang diperlukan dengan lengkap. Perkembangan teknologi hari ini membuatkan segala-galanya berada di hujung jari dengan penggunaan internet serta teknologi maklumat dan komunikasi. Kita mesti bertindak bijak dalam mengakses maklumat, dan maklumat yang diperoleh daripada internet perlu ditentukan ketepatan dan kesahihannya terlebih dahulu sebelum berkongsi dengan orang lain. Masyarakat perlu berintegriti dalam memberikan maklumat. Penguasaan teknologi maklumat mampu menjadikan rakyat Malaysia sebagai rakyat yang berinformasi, beretika dan mempunyai peradaban. Kesan positif yang kedua adalah mengeratkan hubungan antara rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia sama ada yang berada di dalam negara atau yang berada di luar negara dapat berhubung dengan ahli keluarga dan sahabat pada bila-bila masa. Aplikasi seperti Facebook, Skype, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya yang menghubungkan ramai orang mampu mengeratkan hubungan dan melepaskan rindu terhadap orang yang tersayang. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi mendapatkan silaturahim antara satu sama lain dan dapat mengenali nilai persahabatan dengan lebih mendalam walaupun berada di lokasi yang berbeza. Jarak bukan penghalang untuk menjadikan hubungan lebih akrab. Kesan positif yang ketiga adalah meningkatkan mutu pendidikan negara. Memang tidak dinafikan bahawa penggunaan teknologi maklumat boleh dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Kerajaan telah mengambil satu inisiatif dengan mewujudkan sekolah bestari yang menjadikan teknologi maklumat sebagai teras pendidikan. Apabila inisiatif ini berjaya dilaksanakan, guru bukan lagi dianggap sebagai sumber utama bagi pelajar. Guru dianggap sebagai pemudah cara kerana semua proses pengajaran dan pembelajaran akan dikawal oleh komputer. Perkhidmatan maklumat ini menjimatkan masa dan mempercepatkan produktiviti pelajar kerana ia membantu mereka menyelesaikan tugas dengan cepat. Secara tidak langsung, teknologi maklumat dan komunikasi yang canggih ini mampu menjadi pemudah cara dan tarikan kepada pelajar ke arah memajukan sistem pendidikan di negara kita. Kesan positif yang keempat adalah memperluaskan aktiviti perniagaan. Peniaga menggunakan internet sebagai platform untuk memperkenalkan produk dari segi penjenamaan dan promosi bagi menjana pendapatan. Hal ini akan menjimatkan tenaga dan mengurangkan lagi pengeluaran modal terhadap sewa kedai dan sebagainya. Perniagaan atas talian juga menjimatkan masa peniaga dan pembeli. Setiap peniaga perlu memahami etika perniagaan walaupun dilakukan dalam talian. Dalam dunia perniagaan, etika perniagaan adalah penting di mana etika merupakan prinsip moral tentang kelakuan perniagaan yang boleh diterima oleh peniaga dan pengguna. Dari asas kefahaman, salah satu usaha yang murni adalah perniagaan yang mana peniaga yang beretika akan mementingkan dan menjaga kesenangan orang lain serta bersikap jujur. Seorang peniaga perlu bersabar dan menghormati segala permintaan dan kerenah pelanggan. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan-kesan negatif perkembangan teknologi. Pertama, penyebaran fitnah dan maklumat tidak sahih. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, dapat kita lihat terdapat banyak laman web yang wujud dan terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ini untuk menyebarkan fitnah dan gosip serta propaganda negatif. Menurut ahli pertubuhan keamanan sedunia, Dr. S. Raja Rajaswari berkata pada pihak media Sinar Harian pada 16 Januari 2020, terdapat beberapa pihak menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini untuk menyebarkan berita-berita palsu dan memberi maklumat yang tidak sahih kepada masyarakat. Dan hal ini dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum. Jika perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ini digunakan untuk menyebarkan fitnah dan maklumat yang tidak sahih, maka keamanan dan kesejahteraan negara kita akan tergugat kerana kepercayaan antara masyarakat itu runtuh disebabkan maklumat-maklumat yang disampaikan itu palsu. Hal ini akan menggugat etika dan peradaban negara kita, di mana hilangnya sikap saling menghormati di antara masyarakat dan ia turut merosak peradaban Malaysia yang hidup berbilang kaum, di mana ianya boleh menyebabkan pergaduhan dan perpecahan kaum di Malaysia. Kedua, jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan satu bentuk jenayah yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi seperti komputer dan telefon. Antara jenayah cyber yang sering kita dengari ialah penipuan, kecurian maklumat, pergodam, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program dan sebagainya.
Menurut artikel yang saya perolehi, masyarakat kita suka memaparkan tentang kehidupan mereka di media sosial. Perkembangan teknologi dan komunikasi ini telah tersasar dari tujuan asalnya dan memberi impak kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Hal ini amat berlawanan dengan etika dan peradaban negara kita yang mementingkan keamanan dan kemakmuran masyarakat. Ketiga, pencemaran bahasa ibunda. Menurut artikel yang saya perolehi, perkembangan teknologi maklumat telah mengubah percakapan dan penulisan bahasa ibunda. Perkembangan teknologi maklumat telah mewujudkan satu trend di dalam penulisan iaitu short form, di mana disebabkan oleh kebiasaan mereka menggunakan short form untuk menghantar mesej ataupun menulis mesej, ianya mendorong kepada penyalahgunaan perkataan dalam penulisan esei, rencana dan sebagainya. Penggunaan short form ini telah menggugat kedudukan bahasa Melayu kerana berlakunya campur aduk istilah, kerana ianya mempunyai kesalahan ejaan dan boleh mengelirukan pembaca kerana mempunyai pelbagai maksud. Sekiranya penulisan short form ini berterusan di dalam kalangan masyarakat kita, maka etika dan peradaban di dalam kualiti penulisan akan menurun dan merosak di kalangan masyarakat Malaysia. Terakhir, keruntuhan akhlak. Teknologi maklumat dan komunikasi banyak menyiarkan cerita-cerita berunsur ganas dan seksual serta laman-laman web negatif yang mudah dilayari tanpa batas, dan ia juga akan mempengaruhi dan merangsang golongan remaja dan belia untuk meniru tingkah laku negatif tersebut. Di samping itu, minat dan kesukaan melawati laman-laman web negatif dan tidak beretika juga dapat memberi kesan negatif terhadap perkembangan tubuh dan minda masyarakat, terutama golongan remaja dan belia. Dan ia telah memberi impak negatif terhadap perubahan akhlak mereka. Laman-laman web negatif dan tidak beretika ini telah menyebabkan kerosakan kepada maruah, nilai peribadi, hasutan untuk jenayah, seksual, isu undang-undang, hubungan interpersonal dan pembaziran wang dan masa. Di samping itu, ketagihan pornografi hari ini telah berkait rapat dengan faktor-faktor kemajuan dan perkembangan cara hidup yang dikecapi oleh masyarakat kita hari ini. Keadaan ini kerana perkembangan teknologi dan komunikasi yang berlaku pada hari ini boleh menyebabkan orang berupaya mendapatkan bahan-bahan yang tidak beretika, terutamanya dalam bentuk digital dengan mudah dan cepat. Pornografi memberi impak yang paling besar terhadap perkembangan sosial dan akhlak remaja, terutamanya di dalam pembangunan rohani anak muda. Penyelesaian cadangan. Dari segi perundangan yang ada perlulah diperkukuhkan dan diperketatkan. Pihak berkuasa seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu mewartakan dan mewaruatkan tentang akta anti berita tidak benar, akta hasutan dan seangkatan dengannya. Mereka yang pakar dengan dunia teknologi ini perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membanteras kes-kes jenayah di lamang sesawang. Mereka yang pakar dengan dunia IT dan mengetahui taktik-taktik busuk penjenayah online ini perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mencipta undang-undang yang lebih proaktif bagi menangani kes jenayah atas talian. Masyarakat pula perlu peka dengan keadaan sekeliling mereka. Jika mensyaki perkara yang tidak diingini berlaku di kawasan mereka, segeralah membuat aduan kepada pihak berwajib seperti PDRM dan PPIM. Perkongsian maklumat masyarakat amatlah penting dalam membantu pihak berkuasa membanteras kes-kes seperti perjudian online, jenayah cyber, keruntuhan akhlak dan penyebaran berita palsu. Dari segi pencemaran bahasa pula, kita perlu menegur kesalahan bahasa yang digunakan oleh orang lain dan perlu diingatkan mesti berhemah dalam menegur. Utamakan adab dalam menegur dan janganlah sampai mengguris perasaan dan menghina orang lain. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam hal ini. Mereka perlu menggunakan kuasa mereka sebagai ibu bapa bagi membendung gejala tidak sihat ini. Sesibuk manapun ibu bapa, mereka perlu mencari masa untuk diluangkan bersama anak-anak. Jadilah contoh dan tauladan yang terbaik untuk mereka. Pendidikan etika dan adab anak-anak sebenarnya bermula dari rumah kerana ibu bapa adalah guru dan model utama kepada anak-anak. Didiklah mereka tentang ilmu agama, nilai murni, adab dan pengurusan diri. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Pihak sekolah juga perlu mengambil peranan dalam hal ini. Perkara ini perlu dipelajari dari peringkat sekolah lagi. Setiap masyarakat perlukan ilmu-ilmu tentang teknologi dan perlu diajar penggunaan teknologi dengan betul. Jelaskan kepada mereka dengan teliti tentang keburukan IT ini jika tidak digunakan dengan betul. Perbaiki penggunaan bahasa anak-anak ini juga perlu bermula daripada sekolah. Pantau penggunaan bahasa mereka di dalam kelas dan guru juga perlu menggunakan bahasa yang betul ketika mengajar. Bagi pelajar yang bermasalah muda, pihak kaunseling perlu mengambil tanggungjawab mengendali perkara ini.
Cuba dekati pelajar yang bermasalah ini walau bagaimana cara sekalipun. Salah satu cara mendekati pelajar ini adalah dengan menjadi kawan kepada mereka, dengan luahan mereka dan cuba bagi nasihat yang membina dan positif untuk mereka. Sebagai kesimpulan bagi perbincangan yang dinyatakan, dapat kita simpulkan secara keseluruhannya bahawa teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai beberapa kesan positif dan juga negatif dalam pembinaan etika dan peradaban Malaysia. Seperti yang kita ketahui, teknologi maklumat dan komunikasi merupakan realiti kehidupan pada masa kini. Di samping kecanggihan teknologi maklumat, etika dan peradaban juga perlu dititik beratkan. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih ini memerlukan seseorang yang bijak dan beretika tinggi agar tidak tersalah langkah dan bercanggah dengan peradaban negara. Perubahan zaman yang dilalui memberikan kesan dan impak kepada semua, terutama dalam membentuk rakyat yang beretika dan bermoral. Rakyat yang mempunyai etika dan moral yang tinggi semasa menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi amatlah dihormati bukan sahaja dalam negara, namun memberi cerminan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai peradaban yang tersendiri. Masyarakat perlu berganding bahu untuk membendung kesan negatif daripada teknologi maklumat dan komunikasi dari semasa ke semasa agar peradaban negara kekal terjamin. Akhir kata, kita perlu berusaha untuk mempertingkatkan etika dan peradaban dalam diri walaupun adanya kecanggihan teknologi maklumat.